Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Stadium RTM bersama saya Awatif Eza. Kementerian Belia dan Sukan KBS mahu memastikan Malaysia mempunyai pelapis atlet yang berkaliber dan berprestasi tinggi sebelum menjadi tuan rumah untuk sebarang tamasya utama. Menterinya Hana Yeoh memaklumkan keputusan menolak menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth baru-baru ini adalah langkah tepat untuk Malaysia mempersiapkan kontingen yang mampu menyumbang pingat bagi setiap jenis sukan. Pembangunan bakat dua level saya rasa yang paling penting. Satunya adalah di peringkat sekolah. Di peringkat sekolah saya akan bincang dengan Menteri Pendidikan untuk pastikan jasmani ini merupakan satu keutamaan di sekolah. Persatuan Sukan kena mainkan peranan untuk mereka wujudkan pertandingan-pertandingan di peringkat akar umbi untuk pastikan kita ada ramai lagi atlet yang kita boleh hantar. Yang itu adalah keperluan asas. Tidak ada gunanya kalau kita jadi tuan rumah untuk sukan-sukan antarabangsa yang besar-besar, okey, tetapi atlet kita tak dapat menang apa-apa. Beliau berkata demikian pada majlis berbuka puasa bersama Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, SAM. Saingan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027, Harimau Malaya gagal melunaskan misi balas dendam ke atas pasukan Oman selepas tumpas aksi timbal balik di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Pasukan bimbingan Kim Pan Gun tewas 0-2 ke atas skuad Samba Al-Khalij. Beraksi di laman sendiri, Harimau Malaya tidak berdaya mempamerkan aksi cemerlang selepas bolos 0-2 di tempat lawan Jumaat lalu. Di separuh masa pertama, pasukan negara melakukan beberapa percubaan namun gagal dimanfaatkan dengan baik. Penyerang Oman, Omer Al-Malki menjaringkan gol pembukaan menerusi sepakan penalti sebelum rehat. Harimau Malaya terus buntu untuk mendapatkan gol penyamaan apabila gerakannya diatur terutama menerusi hantaran lintang muda dipatahkan pertahanan Oman. Kemenangan Red Warriors dilengkapkan pemain simpanan Mohamed Mubarak Al-Ghafri yang mudah menolak masuk jaringan pada masa tambahan babak kedua. Kekalahan itu turut menyaksikan Malaysia kini berdepan laluan sukar untuk mara ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2026 dan meraih tiket awal ke Piala Asia 2027. Selepas ini, anak buah Pan Gun akan bertemu Kyrgyzstan di Bishkek pada 6 Jun dan menamatkan saingan kumpulan D menentang Taiwan di Bukit Jalil pada 11 Jun. Sementara itu, Ketua Jurulatih Kim Pan Gun mengambil tanggungjawab atas kegagalan skuad Harimau Malaya. Bagaimanapun, Jurulatih Korea Selatan itu berkata ini bukan titik nokta buat skuad hitam kuning dengan berbaki dua perlawanan lagi. Beliau juga memohon maaf kepada penyokong pasukan kebangsaan berikutan prestasi yang kurang memuaskan. Yes, very tough game, very tough game. First, I'm as a leader, I'm as a head coach. I'm apology to the Malaysia public. We cannot give you proud. I mean, result. Much appreciate tonight. Fans come to support. Maybe if you want to hit, just hit head coach, please. Anyway, still we have 2 more games. If there is a miracle, still we have some chance. I think better don't give up each other, as a player, as a coach, as a fans. Better we don't give up. We fight until the end. Harimau Malaya kini berada di kedudukan ketiga kumpulan D dengan mengumpul 6 mata selepas mengharungi 4 perlawanan. Beralih ke Liga Malaysia, Kelantan Darul Naim KDN FC membawa masuk 4 import muda dari Korea Selatan menyertai pasukan itu bagi menghadapi saingan musim 2024-2025. 4 pemain itu melibatkan pertahanan Ri Guan Kim dan Ah Ho Ko serta penyerang Bae Kyung Hwan dan pemain tengah Jung Byung Ju.
Presiden KDNFC, Rozi Mohammad berkata kesemua pemain tersebut telah menandatangani kontrak selama semusim bagi memperkuatkan pasukan Liga Super dan Piala MFL. Ri Guan Ki merupakan bakat muda dalam Liga Korea selepas menamatkan karier remaja B18 Daegu FC. Manakala 3 lagi import berkenaan juga memiliki karier cemerlang bersama klub di Korea Selatan. Pemilihan pemain dilakukan atas nasihat jurulatih yang dilantik sewaktu pihak klub berada di Korea Selatan bulan lalu. Tambahnya, beberapa import lagi akan diterima pada akhir Mac dan awal April ini. Terengganu FC, TFC tidak akan mengadakan perlawanan pramusim dengan klub luar negara sebagai langkah mengurangkan kos operasi. Pengarah sukannya Zulfazli Rozi berkata keputusan itu juga dibuat selepas melihat persediaan pasukan lain bagi Liga Malaysia musim ini. Bagaimanapun, beliau berkata skuad penyu telah merangka beberapa siri perlawanan persahabatan dengan beberapa klub dalam negara. Ia akan bermula dengan Selangor 2, PDRM FC dan Negeri Sembilan FC pada 31 Mac hingga 4 April. Seterusnya, persiapan diteruskan dengan perlawanan jemputan 4 penjuru melibatkan TFC 2, KDA FC dan Penang FC. 2 siri perlawanan persahabatan terakhir yang akan berlangsung pada 28 April dan 3 Mei ini akan menggunakan sistem video bantuan pengadil VAR bagi menguji kecekapan pelaksanaannya bermula musim ini. Beregu wanita nombor 1 negara Pearly Tan M. Tina berkemungkinan tidak diturunkan pada saingan Piala Uber di Chengdu, China. Pengarah Kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia, Rexy Mianaki berkata barisan kejurulatihan merasakan lebih wajar jika pasangan itu diketepikan bagi membolehkan mereka menumpukan persiapan ke Sukan Olimpik Paris. Jelas Rexy, secara realistiknya jika Pearly Tina beraksi di Piala Uber, mereka ada peluang menang satu perlawanan, namun kesudahannya pasukan tetap tewas dengan 1-4. Tindakan itu bukan memperkecilkan peluang skuad Piala Uber. Pihaknya akan berbincang dan mendengar pandangan daripada pihak pengurusan BAM sebelum keputusan akhir dibuat. Skuad wanita negara yang merupakan pilihan ke-10 Piala Uber bakal mengharungi misi mencabar dalam kumpulan B bersama pilihan keempat Thailand, Taiwan dan Australia. 58 bekas atlet menerima sumbangan berupa wang tunai dan barangan makanan daripada Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan, YAKIB sempena Ramadan dan Aidilfitri. Sumbangan turut dijayakan bersama Dewan Perniagaan Muslim Malaysia, DPMUM. Pengerusinya, Datuk Nurul Arifin Abdul Majid berkata bantuan keseluruhan berjumlah RM20,000. Pemilihan dibuat oleh penaja sendiri mengikut demand kriteria lah. Di mana penaja ada demand kriteria mungkin B40 dan mungkin tak ada apa orang kata sehari hidup dan sebagainya. YAKIB telah menziarahi 8 penerima dan menyerahkan sumbangan di kediaman mereka, manakala 50 lagi menerimanya pada majlis berkenaan. Bantuan Hari Raya juga akan diadakan bersama Majlis Sukan Negara hari ini dan pada 4 April bersama Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Sekian Stadium RTM dari Sungai Kesegara, Palestin. Pasti merdeka. Salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.